Mirzan baru-baru ini diminta isytihar harta oleh SPRM. Okay. Mirzan dan Mohzani lah. Dua anak Tun Mahathir diminta untuk isytihar harta. Dan mereka diberi 30 hari. Sekiranya tidak boleh isytihar dalam masa 30 hari, mereka boleh didakwa sebagaimana kes Daim. Tapi Mirzan kata tak boleh, 30 hari tak cukup. Ialah daripada tahun 80-an, 40 lebih tahun dia nak kena tengok balik. Susah dia kata. Isytihar harta SPRM beri Mirzan 30 hari lagi. Tambah lagi 60 hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberi tempoh selama 30 hari lagi kepada anak bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir Mirzan untuk mengisytiharkan hartanya kepada SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki berkata ini setelah ahli perniagaan itu meminta tempoh untuk mematuhi perintah yang dikeluarkan kepadanya dan adiknya Mohzani mengikut Seksyen 36 Akta SPRM. Bagaimanapun lanjutan itu hanya diberikan kepada Mirzan manakala Mohzani masih perlu memenuhi notis 30 hari. Ya, kami benarkan lanjutan 30 hari lagi. Untuk Mirzan je, Dato' Mohzani rasanya tak ada lagi tambahan lanjutan. SPRM telah menyerahkan notis kepada Mirzan untuk membawa dan Mohzani di bawah Seksyen 36 untuk memaksa mereka membuat isytihar harta dalam tempoh 30 hari. Kan? Dalam tempoh 30 hari. Okey. So dalam perkembangan yang sama juga, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sahkan bahawa beliau disaman oleh Daim. Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan dia telah menerima saman yang difailkan oleh bekas Perdana Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Katanya surat tuntutan saman oleh bekas Perdana Menteri Bendahari UMNO itu antara lain menyatakan mengenai tindakan SPRM yang didakwa tidak mengikut prosedur. Azam berkata demikian semasa hadir dalam majlis dialog integriti. Baru-baru ini saya kena saman oleh Tun Daim. Daim saman saya kerana padanya tindakan Ketua Pesuruhjaya itu adalah salah. Saya tak boleh dedahkan maklumat. Jumaat lalu Peguam Daim berkata kenyataan dibuat pegawai tertinggi SPRM itu mengenai bekas Menteri Keuangan itu adalah tidak wajar. Menurut Rajesh Negaran, kenyataan Azam bahawa SPRM mensyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan kepada pihak berkuasa adalah sangat memudaratkan hak perlembagaan bekas Menteri Kanan itu untuk mendapat perbicaraan yang adil kerana kes mahkamah masih berjalan. Katanya kenyataan itu secara konsisten menyiratkan atau menyatakan secara jelas bahawa Daim bersalah dan jelas mengabaikan anggapan tidak bersalah yang menjadi asas kepada sistem. Selain kenyataan secara langsung, terdapat juga kebocoran yang tidak berkesudahan melalui apa yang dinamakan sebagai sumber SPRM dan sebagainya. Sehari sebelumnya, Azam berkata SPRM mungkin memanggil Daim untuk disoal siasat semula untuk membuat pengesahan mengenai harta-harta yang tak diisytiharkan. Azam bagaimanapun enggan mendedahkan lebih lanjut, tetapi sumber yang rapat dengan siasatan itu menyebut antara aset lain ialah hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan luar negara. Okey. Ini tertarik saya sebab mereka mempersoalkan daripada segi subjudis. Adakah tindakan Azam Baki mempersoalkan bahawa berkemungkinan Daim mempunyai harta yang lebih banyak lagi di luar negara itu adalah subjudis? Kan? Adalah subjudis. So itu satu persoalan kita kata. So tak apalah kan? Kita akan lihat nanti. Dan saya tertarik sebab biasanya konsep subjudis ni adalah menyentuh dalam kehakiman terutama di Britain di mana masih ada menggunakan sistem juri. Sebab di kat Malaysia kita tak ada sistem juri. Kita menggunakan sistem, kita dah hapuskan lama sistem juri di mana keputusan itu ditentukan oleh hakim. Dan hakim seperti yang kita tahu profesional dan dia tidak terikat ataupun terpengaruh dengan mana-mana kenyataan ataupun social media dan sebagainya. Okay. So daripada situ saya tertariklah kalau kes ini dibawa nanti dan insyaAllah kita akan lihat sama-sama apakah keputusan dan bagaimana kes subjudis ini sama ada boleh diterima atau tidak dan mungkin jadi presiden kepada kes-kes yang lain. Okey. Alright. Baru-baru ini dalam masa yang sama juga saya kata Nick Allen diugut bunuh. Ugutan bunuh Nick Allen, polis terima 5 laporan Saifuddin. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata, polis telah menerima 5 laporan berkaitan ugutan bunuh terhadap Peguam Nick Allen Zurin. Katanya kesemua 5 laporan polis itu dibuat di Kuala Lumpur. Kita pantai dari Perlis sampailah ke Sabah. Semua yang lain belum. Yang ada cuma KL. 4 laporan di Seri Hartamas, 1 laporan di Jinjang. Kalau laporan libat ancaman nyawa, polis tidak akan pandang enteng, kata menteri itu. Saifuddin juga turut menggesa orang ramai menjaga keamanan dan keharmonian
dan menegaskan pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mereka yang mengeluarkan ugutan bunuh. Yang menariknya tuan-tuan, yang geng-geng yang keluarkan ugutan bunuh ni, dia ingat dia pakai fake account. Dia pakai fake account ni orang tak boleh nak trace. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pakai fake account tu bukan bermakna tuan-tuan dan perempuan tak boleh kena trace. Okay, ini nak cerita. Di Malaysia ni, atau di dunia lah, tuan-tuan pakai fake account, pakai fake name, pakai fake apa semua tu, bukan bermakna tak boleh nak trace tuan-tuan. Saya pernah kenal satu hacker yang kerja dengan jabatan kerajaan. Dia asalnya dia hacker. Memang dia hacker orang kita, orang Malaysia. Bukan orang luar, orang Malaysia. Kemudian lepas tu saya jumpa dia, saya borak-borak dia kata dia tak ceritalah dia hacker. Dia kata dia kerja dengan satu jabatan kerajaan, terutama bahagian ICT. Cerita, rupanya dia adalah ketua bahagian keselamatan cyber. Cerita, lah dia cerita, buka cerita, rupanya dulu dia adalah seorang hacker. Cuma dia kata dia belajar hacking ni untuk suka-suka. Dia memang background dia bahagian IT. Dia buat hacking ni untuk suka-suka. Dan dia antara hacker yang hebat dekat Malaysia. Dekat dunia lah kita kata, bukan kat Malaysia. So, satu soalan saya pada waktu itu pada dia. Katakanlah seseorang tu pakai fake account. Kita boleh trace ke? Dia kata, selagi mana ada digital footprint, selagi mana dia log in pada digital footprint tu, kita boleh trace siapa dia. Kita mungkin tak tahu detail alamat dia, tetapi kita boleh dengan dengan gambar di muka dia, dengan trace, banyak kaedah untuk kita trace, akhirnya kita tahu siapa dia. Kan? So kalau kau ingat kau boleh buat ugutan bunuh, kau boleh lepas begitu saja, teruskan. Kan? Teruskan. So, saya kata kita akan menuju ke direction yang betul kalau kita dipimpin oleh orang yang betul. Orang yang tak melihat bagaimana aku nak mengayakan diri aku. Macam mana aku nak mengayakan anak bini aku. Kalau kita fikir betul-betul, tak. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut, Kerajaan Madani yakin capai pertumbuhan KDNK lebih kukuh 4 hingga 5% pada tahun 2024. Kerajaan Madani yakin mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang lebih kukuh antara 4 hingga 5%. 2024 disokong asas yang kukuh dan pembaharuan yang digariskan dalam ekonomi madani dan belanjawan 2024. Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, susulan pemetaan strategi pertumbuhan ekonomi baru Malaysia melalui kerangka ekonomi madani, kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaannya pada tahun ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi baru dan merealisasikan pembaharuan dan keadaan sosial. Kerajaan bertekad untuk teruskan mengecil defisit fiskal kepada 4.3% tahun ini sejajar dengan komitmen dalam Akta Keuangan Awam dan tanggungjawab fiskal. Now, kenapa usaha untuk kita kata untuk nak mengecilkan deposit dia apa orang kata defisit ini sangat penting. Kenapa tuan-tuan? Kenapa usaha untuk mengecilkan defisit ini sangat penting? Sebab kalau kita faham macam mana defisit ini boleh memakan orang kata apa ekonomi negara kita, dan kita realise orang kata apa kenapa pentingnya Anwar Ibrahim menyentuh mengenai bajet defisit. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini adalah kadar ataupun carta perbelanjaan negara kita. Ini negara kita. Yang bawah ni maksudnya negara kita defisit. Bajet ni bajet setiap tahun daripada 1988 sehingga tahun 2023 kita defisit, nampak? Ini adalah defisit. Kecuali pada tahun ini yang biru, yang ini surplus tahun 95. Siapa Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri masa ini? Anwar Ibrahim. Disebabkan oleh defisit, bermakna perbelanjaan kita lebih daripada pendapatan. Jadi bila perbelanjaan lebih daripada pendapatan, bagaimana kita nak ada lebihan untuk kita invest, untuk kita laburkan, untuk kita bangunkan negara? Kita nak compare antara ekonomi terbaik dunia Singapura, tuan-tuan. Ini Singapura daripada tahun 90 sampai tahun 2022. Tengok. Ini surplus saja. Adalah defisit ni pun disebabkan oleh yang ini memang 2016 masa tu kejatuhan ekonomi. Kemudian ini adalah COVID.
Tetapi kalau kita tengok bagaimana keadaan Singapura, tuan-tuan, daripada segi perbelanjaan, ini pun kerajaan berbelanja defisit sebab masa ini COVID, negatif 10.8%. Kita compare dengan negara kita. Now, kita nampak atau tidak, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim amat mementingkan bajet surplus itu kita kena capai. Dan kita boleh capai kalau perbelanjaan itu betul. Dan Anwar pernah buktikan pada tahun 1992 sehingga 1997 sewaktu beliau menjadi Menteri Keuangan. Bagaimana negara daripada defisit dia berjaya bawa keluar sehingga menjadi surplus. First time ever dalam sejarah Malaysia. Tu pun orang tak nampak, aku tak faham lah. Serius aku tak faham. Kan? Okay, habis kat situ.